Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berada dalam satu kuliah ilmu yang mana insya-Allah yang dianjurkan oleh UiTM, Fakulti Sains Kesihatan UiTM Puncak Alam. Jadi kita dapat sama-sama pada petang ini alhamdulillah untuk kita berbincang sesuatu yang moga-moga ia memberi manfaat kepada kita, terutama sesuatu yang berkaitan dengan akhir zaman setelah manusia dibangkitkan di akhirat. Iaitu tajuk kita pada petang ini, tuan-tuan, 1001 wajah di padang mahsyar. Jadi kita nak cerita tentang keadaan di padang mahsyar selepas manusia semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Setelah manusia mati dan manusia dihidupkan semula. Tuan-tuan, sebenarnya kita ni mati kita berlaku dengan 3 cara. Yang pertama mati dengan diambil nyawa oleh malaikat maut, malaikat ambil nyawa. Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal mereka maka tidak berganjak walau 1 detik sekalipun. Yang kedua, berlakunya ajal manusia melalui tiupan sangkakala. Bila malaikat Israfil meniup sangkakala, maka segala makhluk yang ada di atas dunia ini, manusia, jin, semua sekali akan meninggal dunia. Dan tinggallah beberapa malaikat yang dilambatkan sikit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati mereka. Antaranya sendiri Israfil sendirilah yang meniup sangkakala. Selepas daripada itu Allah Taala sendiri yang mengambil nyawa mereka. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga Jibril, Hamalatul Arash, itu yang disebut oleh para ulama. Jadi tuan-tuan, itu proses kematian yang berlaku, dan kita kematian itu berlaku pada bila-bila masa saja. Dan kita ingat bila berlakunya kematian kepada kita, maka itulah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qamat qiyamatuhu sughra, maka berlakulah kiamat kecil baginya. Belum berlaku kiamat besar, bila orang itu mati dah berlaku kiamat kecil. Hanya menunggu waktu, menunggu masa kita berada di alam barzakh untuk menunggu berlakunya kiamat besar. Selepas berlakunya kiamat besar, maka selepas itu barulah manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya alu-alukan sahabat, pelajar-pelajar dan siapa juga yang mengikuti perbincangan kita, Nur Aini, Sofi Akhlak, Ainis Baum dan sebagainya. Jadi saya alu-alukan kepada mereka yang mengikuti perbincangan kita, dan kalau boleh bagi tahulah suara saya jelas ataupun tidak, boleh didengari, audio okey ke tak. Dan juga begitu juga bagi sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, do not hesitate, jangan segan, jangan malu untuk bertanya soalan melalui ruang komen yang ada itu. Jadi kalau tuan-tuan yang dirahmati Allah ada soalan, boleh nyatakan pada ruang tersebut, boleh bertanya apa-apa soalan, sama ada yang berkaitan dengan tajuk kita di padang mahsyar, ataupun apa-apa soalan yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, yang berkaitan dengan hari akhirat dan sebagainya.
anda boleh bertanya, saya akan cuba menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh anda semua, insya-Allah. Sofi Akhlak jelas, Zulfadli Adnan alhamdulillah jelas, Nur Aini jelas, maknanya audio jelas pada petang ni, alhamdulillah. Jadi moga-moga ya bila jelas ni, Nur Najwa pun kata jelas juga, okeylah, so tak ada masalah. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak mulakan perbincangan kita dengan firman Allah. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala sebut, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tanzur, dan kamu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsan ma qaddamat lighad. Kamu dalam melihat apa yang kamu sediakan untuk hari besok. Hari besok ni apa? Hari besok ialah hari manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat. Wattaqullaha innallaha alimun khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kamu kepada Allah kerana sesungguhnya Allah itu khabir. Allah Ta'ala maha expert terhadap apa yang dilakukan oleh kita, apa yang dilakukan oleh manusia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Azlin Syam, Syah Alam jelas, alhamdulillah. Khairizal, Haji Rizal, alhamdulillah, dengar jelas sampai Soromban. Alhamdulillah. Nur Hidayah jelas, okey, alhamdulillah atas respon sahabat-sahabat yang mengikuti perbincangan kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila berlakunya kiamat, idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u unshaqqat. Maria Justin Liu, bila mana matahari itu dia bergulung, bila mana langit pecah, langit retak, langit terbelah, maka berlakulah kiamat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Sangkakala itu ada dua tiupan. Itu yang lebih rajih mengikut apa yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, sangkakala yang pertama ditiup mematikan semua makhluk. Semua sekali mati. Itu tiupan sangkakala yang pertama. Wasa'ika man fis samawati wa man fil ard. Maka matilah semua sekali sesiapa yang berada di langit maupun yang berada di bumi. Maka selepas daripada itu tidak ada siapa lagi yang tinggal. Dan hatta kita sebut tadi, malaikat Israfil yang meniup sangkakala yang membawa kepada kematian semua orang, dia pun akhirnya diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak tinggal melainkan Allah Al-Wahidul Qahhar. Allah Ta'ala lah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Hanya Allah Ta'ala saja yang tinggal, tak kala semua makhluknya dimatikan. Semua mati. Baik, sehingga malaikat Jibril mati, malaikat maut mati, malaikat Hamalatul Arash mati, semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tiada sesiapa pada ketika itu, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yamkuthun nas baina nafkhataini arba'un, iaitu antara tiupan sangkakala yang pertama pergi ke tiupan sangkakala yang kedua 40 tahun. Tidak ada satu kehidupan pun melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selepas daripada itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seumpama hujan daripada langit yang menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan, yang menumbuhkan bagai cendawan selepas hujan. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Allah menghidupkan semula Israfil, maka diperintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala. Jadi tuan-tuan, bila mana sangkakala yang kedua ditiup, maka pada ketika itu barulah manusia-manusia tadi ini, makhluk-makhluk tadi ini, termasuk semua sekali, mereka itu bagai cendawan selepas hujan, yang tumbuh, yang hidup balik, yang keluar dari kubur-kubur mereka. Begitu. Jadi itu keadaan yang kita kata suasana yang
begitu dahsyat digambarkan. Bayangkan manusia seluruhnya dibangkitkan. Kalau kita bincang dalam konteks manusia itu belum jin lagi. Kita di akhirat ni kita boleh nampak jin pula. Di dunia jin tak nampak kita, maka makhluk yang gaib. Tapi di akhirat besok kita nampak mereka. Bayangkan bagaimana bilangan mereka yang sangat ramai. Jin dengan manusia, jin lebih ramai daripada manusia. Dan malaikat lebih-lebih lagi ramai daripada jin. Hingga kan disebut oleh para ulama, kalau kita nak gambarkan daripada 100%. Ni sebagai satu perumpamaan sahajalah. Dia bukan exactly dah, tapi nak gambarkan dari 100% itu, bilangan manusia hanya 1% sahaja. Bilangan jin 9%, lagi ramai. Bilangan malaikat 90%, lagi ramai. Itu satu gambaran yang nak menunjukkan bahawa bilangan kita ni sikit aja, kan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi manusia dibangkitkan. Hingga kan disebut di dalam hadis Nabi SAW bagaimana dibangkitkan manusia itu berada dalam keadaan kegelapan. Gelap. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi suluhan kepada mereka adalah antaranya adalah amal soleh mereka dan juga kesan-kesan wuduk. Itu kesan wuduk itu memberi cahaya yang akan menerangi laluan mereka ke padang mahsyar. Adapun orang munafik, memang mereka duk mencari-cari, minta tolong kepada orang beriman. Mereka tak dapat. Orang kafir, mereka berada dalam kegelapan. Dan mereka, macam mana pun mereka dibawa secara keterpaksaan, mereka terpaksa mengharung walau dalam keadaan gelap menuju ke padang mahsyar. By hook, by crook, mereka terpaksa pergi. Dan bayangkan ada di kalangan mereka itu, terutama golongan yang kufar kepada Allah Ta'ala, mereka diheret ke padang mahsyar dalam keadaan mereka berjalan di atas wajah mereka. Cuba kita bayangkan tuan-tuan. Memang satu benda yang suka kita nak bayang sebab kita telah tengok orang berjalan di atas muka. Kita duk tengok orang berjalan atas kaki, menggunakan kaki. Allah Ta'ala sebagaimana Allah boleh buat manusia itu berjalan di atas kaki, maka Allah Ta'ala juga boleh buat manusia yang engkar kepada Allah, mereka itu berjalan di atas muka mereka. Bagaimana mereka mengheret, muka mereka diheret di atas. Bayangkan kalau kita kata atas jalan tar, tuan-tuan, muka kita diheret, kita berjalan. Bagaimana luka, bagaimana koyak. Itulah kesan yang berlaku kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ridwan Jaafar dia kata, Assalamualaikum Ustaz, Wassalam. Apakah yang dimaksudkan dengan tunggangan manusia di padang mahsyar nanti? Maksud tunggangan ini sememangnya disebut dalam hadis Nabi SAW tentang bagaimana orang yang beriman ni diberi tunggangan mereka untuk pergi ke padang mahsyar. Cuma bentuk tunggangan itu mungkin disesuaikan dengan keadaan pada waktu itu. Dan wallahu ta'ala alam. Mungkin Allah sediakan satu tunggangan yang begitu hebat yang digambarkan, kalau zaman Nabi digambarkan unta, kambing, lembu, itu gambaran sahaja nak menunjukkan tunggangan. Tapi dalam konteks yang lebih moden lagi, Allah boleh ciptakan apa-apa juga tunggangan yang boleh menyampaikan sesuatu itu ke padang mahsyar. Kalau kita bincang dalam konteks zaman sekarang, Lamborghini ke Ferrari ke, wallahu alam, kita tak tahu, itu perkara-perkara gaib, tetapi mungkin boleh berlaku. Itu semua di bawah kekuasaan qudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang pentingnya orang yang beriman, mereka terutama orang yang dekat dengan Allah, mereka akan diberi keistimewaan dalam konteks pergi kepada mahsyar, bukan sekadar ada lampu-lampu nur cahaya yang menerangi mereka, tetapi mereka juga disediakan tunggangan. Berbeza dengan orang yang berjalan kaki. Ada juga orang beriman berjalan kaki, itu iman yang biasa-biasa, dia berjalan kaki ya, tapi masih lagi boleh. Tetapi golongan yang kufar kita sebut tadi, golongan yang engkar kepada Allah, keadaan mereka yang sangat-sangat dahsyat. Dan keadaan mereka nak kena pergi juga di padang mahsyar. Baik, apakah ada kaitan dengan ibadah korban dan akikah kita? Hadis yang berkaitan dengan korban menjadi tunggangan itu, ia tidak sahih. Hadis itu tidak sahih, maka kita tidaklah menjadikan berpegang dengan satu pegangan yang kuat terhadap perkara tersebut.
Jadi maknanya yang pentingnya akikah korban ni kita buat lillahi ta'ala. Akikah, apa beza akikah korban? Akikah ni kita buat sembelih haiwan ternakan, haiwan al-an'am kerana mensyukuri di atas nikmat kelahiran bayi. Manakala korban ni kita buat korban di atas rasa syukur ke atas kenikmatan, kelangsungan, kehidupan, kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Maka kita buat korban. Jadi cuma hari ni tuan-tuan, saya nak pesan sikit bila sebut korban sebab kebetulan sekarang ni musim korban. Sekarang ni musim orang duk collect duit buat korban dan sebagainya. Kalau ada satu ketika, satu waktu, insya-Allah saya ingin membincang dengan tuan-tuan tentang ibadah korban itu sendiri dengan lebih terperinci. Terutamanya satu kita kata kesilapan yang berlaku. Rosmah Hizan dia tanya tajuk apa petang ni? Tajuk kita tentang mahsyar. Tapi orang tanya bab korban, saya ulas sikit bab korban ni. Iaitu tentang apa? Tentang wakalah korban. Wakalah korban, hari ini banyak orang yang mewar-warkan, menganjurkan untuk buat ibadah korban. Di mana-manalah di luar negara, terutamanya sebab kita dengan musim Covid ni, kita nak buat korban, tempat kita terhad. Mungkin ada boleh buat, ada tak boleh buat. Jadi, tengok di kesempatan berada di tempat-tempat di luar negara boleh buat, maka kita buat. Tidak ada masalah untuk laksanakan korban tersebut. Cumanya, kalaulah kita yang menguruskan ibadah korban, kita kena faham ya, bahawa kita perlu jelas dalam melaksanakan ibadah korban itu. Jelas bagaimana kalau kita menggunakan akad wakalah, akad wakil. Apakah kita mengambil upah? Kalau kita mengambil upah di atas pelaksanaan ibadah korban itu, kita kena nyatakan di dalam akad berapa banyak upah yang kita ambil. Itu merupakan syaratnya. Katakan kita collect duit RM600 satu bahagian. Daripada RM600 itu berapa upah yang kita ambil. Dan katakan kita bagi tahu upahnya RM100. So ada lagi RM500. Kalau ada lebihan lagi, contohnya kita beli lembu ke, kita apa semua, ada lebihan lagi, ke mana duit itu nak disalurkan? Kita kena bagi tahu secara clear, secara jelas. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya nak meneruskan perbincangan. Azul Fadli sebut suasana di mahsyar. Jadi, manusia dibangkitkan di mahsyar. Mahsyar tu apa? Al-Hasyru, mahsyar ni tempat perhimpunan manusia pada hari kiamat. Itu maksud mahsyar. Sebab bila sebut Al-Hasyru tu, dia maksud dia perhimpunan. Al-Hasyru perhimpunan. Mahsyar tempat manusia berhimpun. Itu. Tempat manusia berhimpun. Itu dipanggil sebagai mahsyar. Dan mahsyar ini juga, kalau kita lihat, di atas dunia pun ada mahsyar manusia dihimpun sebelum di akhirat kelak. Bagaimana tu? Iaitu kalau kita lihat tentang mahsyar yang disebut di dalam hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang besar. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kata Nabi SAW, innaha lan taquma as-sa'ah hatta tarau qablaha 10 ayat. Kata Nabi SAW, iaitu sesungguhnya tidak berlaku kiamat sehinggalah kamu melihat sebelum berlaku kiamat itu ada 10 tanda-tanda besar yang akan berlaku. Kan? Jadi maknanya antara 10 tanda besar itu disebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu manusia di ujung sekali sebelum berlaku kiamat, manusia tatrun nas an-nar alladhi yatrun nas ila mahsyarihim. Api an-nar minal Yaman, api daripada Yaman yang menolak manusia, yang menghalau manusia ke mahsyar mereka di Syam. Mahsyar mereka itu, mahsyar itu masih lagi berada di atas dunia sebelum berlakunya kiamat. Kita jumpalah hadis Nabi, kita tengok, macam mana ni? Nabi kata ada mahsyar. Ya, mahsyar itu merujuk kepada mahsyar di atas dunia semasa berlakunya kiamat. Baik. Kemudian mahsyar juga, tuan-tuan, mahsyar juga seterusnya, mahsyar ialah perhimpunan manusia seterusnya ketika mana manusia dibangkitkan daripada alam kubur, berada di satu tempat khusus sebelum manusia dipindahkan untuk yaumul hisab.
Itu mahsyar yang seterusnya. Itulah konteks mahsyar lah yang kita sebut maksud dia tempat berhimpun. Dan mahsyar yang seterusnya adalah manusia dihimpunkan untuk menuju sama ada ke syurga ataupun sama ada ke neraka. Itu konteks mahsyar yang wujud. Dan kita sebut tadi di atas dunia juga ada mahsyar. Yang mana yang disebut dalam hadis Nabi SAW, jangan keliru, sebab saya duk tengok kadang-kadang ada orang keliru. Orang kata mahsyar itu berlaku di bumi Syam. Padang mahsyar itu di bumi Syam sebab disebut dalam hadis Nabi SAW. Ya betul, tetapi yang disebut dalam hadis itu bukan merujuk kepada mahsyar setelah manusia dibangkitkan di akhirat. Kerana mahsyar yang di bumi Syam itu adalah merujuk kepada mahsyar pada penghujung dunia sebelum berlakunya kiamat. Kerana manusia yutraduna ilal mahsyar bi ardi Syam. Pada waktu itu semua saki-baki manusia yang ada ni akan dihalau ke mahsyar di bumi Syam. Yang halau mereka adalah binarin yukhrijuha Allah Subhanahu wa taala min nahwi Hadramaut, yang mana Allah Taala membawa ataupun Allah Taala menjadikan api yang dikeluarkan oleh Allah daripada Yaman, yang disebut dalam hadis juga daripada Yaman, iaitu sekitar daripada Hadramaut, yang mana disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi manusia itu ketika itu dihalau mereka itu dengan api dari Yaman menuju ke mana? Menuju ke mahsyar, yang mana mahsyar itu adalah fi ardi Syam. Yuhsyaruna ila Baitul Maqdis fi ardi Syam. Jadi sebab apa? Sebab disebut dalam hadis yang sahih, takhrujun nar min qibali Hadramaut tahsyurun nas, iaitu api yang keluar daripada Hadramaut di Yaman yang menghimpunkan manusia. Jadi pada ketika itu sahabat bertanya, fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Maka Nabi kata, alaikum bisyam, hendaklah kamu berada di Syam pada ketika itu. Jadi kerana apa? Kerana mereka lari daripada fitnah yang berlaku pada akhir dunia pada ketika itu. Dengan kita kata ujian-ujian yang sangat besar, dalam keadaan gempa bumi yang besar, berlaku di timur, berlaku di barat, berlaku di semenanjung tanah Arab dan pelbagai lagi, akhirnya manusia dihalau ke mahsyar di Syam. Itu dalam konteks tanda-tanda kiamat, tetapi bukan mahsyar yang kita bincangkan ketika mana manusia dibangkitkan di hari akhirat. Baik, tuan-tuan. Sebab itu mahsyar yang kita bincangkan ini adalah mahsyar ketika mana manusia dibangkitkan daripada kematian kepada kehidupan semula. Allazi khalaqal mauta wal haya, manusia yang cipta, Allah Taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Disebut dalam tafsir Al-Qurtubi yang menukilkan pandangan antara lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menyatakan bahawa daripada ayat itu menunjukkan bila Allah sebut allazi khalaqal mauta wal haya, Allah yang menciptakan mati dan hidup, maka hidup dunia ini adalah tempat kita mati. Akhirat itu tempat untuk kita hidup selama-lamanya. Itu salah satu tafsiran ulama yang dinukilkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Maknanya bila Allah sebut allazi khalaqal mauta wal haya dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala lah yang menciptakan mati dan hidup. Maknanya kehidupan dunia ini kehidupan yang menuju kepada kematian. Tidak ada orang tak mati. Semua kita akan mati. Dan kehidupan akhirat bermula dengan mahsyar itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Itu yang disebut sebagai al-mauta wal haya, mati dan juga hidup. Baik. Dan disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda. Di akhirat kelak ketika mana manusia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala daripada kematian mereka, lalu mereka dihimpunkan pada hari kiamat ala ardin bayda, di atas bumi. Minta maaf tuan-tuan, jatuh pula. Minta maaf. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ni apa ni? Form oh, ni bagi form untuk pendaftaran pelajar kot. Kenapa tak dapat klik? Kena klik lagi lah tu, baru dapat klik. Jadi maknanya manusia disebut oleh dalam hadis Nabi SAW dihimpunkan pada hari kiamat ala ardin bayda, atas muka bumi yang putih. Bumi itu dalam bentuk macam mana?
Adakah di atas dunia balik? Wallahu ta'ala alam. Dunia waktu tu dah hancur. Langit dah hancur. Maknanya Allah Ta'ala cipta dunia baru. Begitu. Allah Ta'ala cipta dunia baru. Letaklah, tadi hadis sebut ardin. Tanah atas bumi. Seumpama bumi lah. Yang warna putih seputih-putihnya. Sebab itu para ulama kata, ketika mana kita berada di padang Arafah, kita berhimpun, maka begitulah kita berada di padang mahsyar. Sayup mata memandang berhimpun pada ketika itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan waktu itu tuan-tuan, dalam keadaan manusia tidak memperdulikan orang lain. Tak kenal siapa waktu itu. Tak kenal siapa. Dihimpunkan dalam keadaan yang disebut juga dalam hadis Nabi SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan urah. Manusia dibangkitkan di hari akhirat dan dihimpunkan di padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang, tidak berpakaian, dan juga tidak berkhatan. Semua berada dalam keadaan tak ada baju, tuan-tuan. Sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi SAW, ayanzuru ba'dhum ila ba', kalau semua pakat telanjang semua ni, apakah seseorang itu dia akan melihat kepada orang lain? Hari ni tuan-tuan, dan duduk pakai baju pun orang duduk cari hak tak pakai baju. Bagaimana dalam suasana besok di akhirat, esok di padang mahsyar, semua tak pakai baju. Semua telanjang bulat semua. Jadi sudah tentulah sesuatu yang kalau kita dapat gambaran, orang pakai nak tengok lah, macam ni, kau ni macam mana, kau ni macam mana. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata apa? Nabi kata, al-amru asyad min an yanzura ba'dhum ila ba'. Perkara mahsyar ini lebih dahsyat daripada seseorang itu nak melihat kepada orang lain. Tidak ada masa nak tengok orang tu telanjang ke, orang tu kepala turun bawah, kaki naik atas ke, orang tu menerap ke, orang tu macam mana. Tidak ada waktu, tidak ada masa untuk kita ambil tahu orang lain. Sebab apa? Waktu tu kita memikirkan tentang diri kita. Bagaimana keadaan yang seumpama itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi itulah keadaan manusia yang berada di padang mahsyar. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dibawa untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dipanggil wafda. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Pada hari kata Allah, kami akan himpunkan orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala itu secara satu rombongan, bertemu dengan Allah sebagai satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka. Sebab itu kita lihat manusia yang saleh ini, mereka dibangkitkan dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang damai, dalam keadaan yang elok. Itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebut tadi bahawa semua orang dihimpunkan di padang mahsyar itu dalam keadaan tidak berpakaian. Sehingga kan dalam keadaan yang kita sebut tadi, bagaimana Aisyah terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu, dan hingga kan Aisyah bertanya, ar-rijal wa nisa yanzuru ba'dhum ila ba', apakah laki-laki dan wanita saling melihat antara satu sama lain? Maka Nabi menyatakan, al-amru asyad min an yanzura ba'dhum ila ba'. Perkara mahsyar itu lebih dahsyat, sangat-sangat dahsyat, sehingga kan tidak ada keinginan untuk kita melihat orang lain. Orang yang atas dunianya ada sifat takabur, sombong, rasa diri hebat, ada ilmu sikit rasa dialah paling hebat, ada pangkat sikit dia rasa dialah paling istimewa, dia ada duit sikit dia rasa dialah yang paling kaya, siapa kuat dialah kudrat, dan pelbagai lagi golongan-golongan sombong ini disebut juga dalam hadis Nabi SAW, bagaimana mereka dibangkitkan dan dihimpunkan seumpama kita kata benda yang sangat halus. Maknanya Allah Ta'ala perendahkan kedudukan dia dalam keadaan yang sangat-sangat hina, hilang langsung. Yang kita kata rasa ketakaburan tu dah hancur, dah tak ada. Bahkan Allah Ta'ala al-khafid, Allah Ta'ala merendahkan golongan yang bersifat takabur di atas dunia.
Dan disebut juga oleh para ulama, Allah Ta'ala menjadikan mereka itu bentuk dalam keadaan bentuk yang sangat-sangat kecil. Ada yang kata bentuk besar semutnya. Kan? Orang boleh pijak tak begitu. Dalam keadaan mereka dibangkitkan itu dulu atas dunia, maka takabur, maka diri mereka berasa besar. Walaupun diri mereka besar tu je, tapi mereka rasa besar. Allah jadikan mereka kecil, maka boleh dipijak, maka dihina dengan sebegitu rupa ketika mana berada di padang mahsyar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan kita sebut juga tadi bagaimana ketika mana manusia dibangkitkan di padang mahsyar, maka teraba-raba, tak nampak, gelap gelita. Dan golongan kafir itu, bila Nabi kata bahawa mereka yang alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam ulaika syarrun makana wa adallu sabila. Dalam ayat Quran surah Al-Furqan, Allah menyatakan ada di kalangan manusia itu, ada di kalangan mereka yang kufar, mereka yang engkar pada Allah, mereka dihimpunkan dengan diheret atas wajah-wajah mereka ke neraka jahanam. Mereka akan diheret. Itu mahsyar yang berlaku seterusnya ketika mana perhimpunan di mauqif untuk dimasukkan ke dalam neraka. Mereka diheret dalam keadaan di atas wajah-wajah mereka ke neraka jahanam, dan itulah kata Allah, ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Itulah kedudukan yang paling teruk bagi mereka dan jalan yang sesat bagi mereka. Dan daripada Anas menyatakan seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhihi? Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi Allah, bagaimanakah orang kafir itu dihimpunkan, diheret atas wajahnya di padang mahsyar? Macam mana? Maka dijadikan wajah itu mengambil tempat kedua kaki. Dia berjalan atas wajah. Mana wajahnya, mukanya duduk bawah, kakinya duduk atas. Muka dia melekat di bumi dan dia berjalan atas muka dia. Dan Nabi SAW menyatakan, alaysa alladhi amshahu ala rijlain fid dunya qadiran ala an yamshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Kata Nabi, bukankah Allah yang mampu memberi kepada seseorang itu dia berjalan dengan kedua kaki di atas dunia? Bukankah Allah yang bagi manusia atas dunia berjalan atas dua kaki, dan Allah yang sama, Allah mampu menjadikan manusia itu berjalan di atas wajah mereka, di atas muka mereka di hari akhirat kelak. Berkata Qatadah, bala, bahkan wa izzatu rabbina, bahkan itulah kemuliaan Tuhan kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan orang kafir yang tidak sujud kepada Allah semasa hidup di atas dunia, mereka itu dihukum yu'aqabu bi an yushab ala wajhihi fil qiyamah izharan li hawanihi. Di mana mereka itu antara balasan yang mereka terima sebab mereka tak sujud semasa hidup di atas dunia, maka ditarik dengan wajah mereka, bukan setakat mereka berjalan di atas muka, tetapi ditarik, diheret pada hari kiamat kelak untuk menunjukkan betapa hinanya mereka. Hinanya orang yang meninggalkan solat. Kerana mereka tidak mahu sujud pada Allah, tidak mahu rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu keadaan mereka, maka diheret di atas wajah mereka. Itulah golongan yang tidak mahu meletakkan wajah mereka di atas bumi, di atas tanah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, di samping pada hari kiamat juga mereka berada dalam keadaan buta, pekak, tuli, dalam keadaan yang seumpama itu. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan. Begitu dahsyat keadaan mereka. Yang digambarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan golongan yang zalim, golongan yang engkar, golongan yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan Nabi SAW juga menyatakan, yuhsyarul khalaiq kulluhum yaumal qiyamah, al-bahaim wad-dawab wat-tayr. Allah Ta'ala nak menunjukkan keadilan Allah. Allah bukan sekadar menghimpunkan kita manusia ini. Allah juga menghimpunkan semua makhluk pada hari kiamat. Haiwan, binatang, burung-burung, yang kaki 4, yang kaki 2,
Semua sekali. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan keadilan Allah. Yang mana di atas dunia ada di kalangan haiwan, saya bagi contohlah mudah. Bagi contoh mudah. Ada 2 ekor kambing atas dunia. Seekor kambing tanduk dia nala punya besar. Satu lagi tanduk tak ada. Atas dunia hak ada tanduk ni, ditanduk seekor lagi gedung, luka. Kan? Dia nak balik dia tak ada tanduk, dia lari. Kau ni main tanduk lagi. Walaupun dia haiwan, dia tak ada apa, dia tak ada nak berfikir, dia tak ada akal, dia tak ada dosa dan pahala. Tetapi kesalahan tetap kesalahan. Allah nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Kambing tadi ni yang tak ada tanduk itu di akhirat di padang mahsyar dijadikan dia ada tanduk. Kambing tak ada tanduk jadi tanduk. Yang ada tanduk ni pula tak ada tanduk. Diambil daripadanya. Kemudian Allah Taala memerintahkan yang kena tanduk di atas dunia, dia pula menanduk balik kawan dia hak tanduk dia tu di akhirat kelak. Maka di situlah tuan-tuan menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala hatta kepada burung, hatta kepada haiwan, hatta kepada kambing, unta, lembu dan sebagainya. Dan selesai daripada pembalasan semua sekali, maka Allah menyatakan kuni turaba, jadilah kamu tanah. Maka haiwan-haiwan itu semua pegat jadi tanah belaka. Habis. Jadi tanah. Sebab apa? Sebab mereka tak ada dosa pahala. Mereka apa yang berlaku tu just Allah nak menunjukkan keadilan Allah atas dunia. Hak binatang ni kena naya dengan kawan dia, di akhirat esok dia pula bagi naya kawan dia balik. Itu sekadar itu saja. Selepas daripada tu semua jadi tanah. Maka pada ketika itulah Allah Taala menyatakan yaqulul kafir. Orang kafir kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Surah An-Naba ayat 40. Kalaulah aku pun jadi tanah, alangkah bagusnya. Orang kafir waktu itu sebab dia tak tahan dengan azab daripada Allah Ta'ala. Dia kata apa? Lau ya laitani kuntu turaba. Kalau boleh aku nak jadi macam haiwan tu, baik tak apa. Baik jadi tanah pun tak apa. Daripada nak menghadapi azab ni. Berjalan atas muka tu dah teruk dah. Dah teruk dah tuan-tuan. Bayangkan bagaimana nak menghadapi seterusnya. Baru di padang mahsyar dah teruk, dah tak larat dah. Berada dalam keadaan yang kita kata matahari yang berada sejengkal di atas kepala. Macam mana lagi nak lalu lepas ni. Bila tengok kepada haiwan yang ketika itu mereka jadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau boleh bagilah aku jadi tanah juga. Jadi Allah menggunakan perkataan laita. Laita ni maknanya harapan palsu. Harapan tinggal harapan. Harapan yang tak boleh nak buat. Allah tak akan bagi buat macam tu. Sebab mereka bukan haiwan. Mereka atas dunia Allah bagi akal fikiran, tapi mereka tidak mau menggunakan akal fikiran mereka. Disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yun la yubsiruna biha, walahum adhan la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Allah Taala kata mereka ada hati tapi tak nak fikir. Mereka ada mata tak mau lihat. Mereka ada telinga tak mau dengar. Dan mereka itu seumpama haiwan ternakan, bahkan mereka lebih teruk daripada haiwan lagi. Haiwan paling tidak jadi tanah, habislah. Balasan dia habis. Tapi manusia ni dah. Dia tak jadi tanah, tuan-tuan. Dia akan menghadapi pembalasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, baik. Jadi itu dalam keadaan tinggallah manusia yang ada di padang mahsyar dan kemudiannya mereka itu akan dihitungkan oleh Allah di akhirat. Baik, tuan-tuan, sebelum kita nak sambung lagi bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar ini, saya nak tengok. Ada soalan nampak macam ada yang bertanya. Okey, mana dia? Zulfadli. Berapa lama manusia berada di padang mahsyar? Adakah ada perbezaan keadaan manusia yang saleh dan sebaliknya ketika di mahsyar? Tuan-tuan, ada riwayat menyatakan 50,000 tahun. Itu kurang-kurang 50,000 tahun, mungkin lebih. Bahkan keadaan lama mana exactly wallahu ta'ala alam, hanya Allah Ta'ala sahaja mengetahui betapa lamanya berada di padang mahsyar tersebut. Jadi sebab itu kehidupan dunia ni sebenarnya, tuan-tuan, sebenarnya kehidupan dunia lah kehidupan yang paling pendek. Dunia ni yang paling pendek.
Sebab Nabi kata, a'maru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Mungkin lebih, mungkin kurang. Katakanlah yang paling banyak umur pun, yang paling usia paling lama pun 100 tahun. Itu kita rasa panjang dah 100 tahun. Kita duduk alam barzakh berapa tahun, Ustaz? Berapa tahun? 10 tahun? 100 tahun? 1000 tahun? Wallahu alam. Hanya Allah mengetahui. Maknanya alam barzakh kita lebih lama daripada alam masa kita hidup. Lepas pada tu kita dibangkitkan di akhirat duduk pada mahsyar. Lagi lama. Lepas pada tu bila mana kita diberi hukuman last sekali dengan syurga neraka, itu non-stop. Maknanya selama-lamanya. Jadi makna kehidupan kita yang paling singkat adalah kehidupan dunia. Tetapi ingat, kehidupan yang singkat inilah yang akan menentukan hidup kita selama-lamanya di akhirat. Dia itu keadaan dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itu kita kena pastikan bahawa kehidupan dunia kita ni kehidupan yang bermanfaat. Jangan leka sangat, lalai sangat. Memang seronok, nafsu ni dia seronok. Nak buat benda-benda yang tak kita peduli hukum halal haram. Yang penting seronok. Nama pun nafsu. Nafsu ni maksud keinginan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ni dia selalu mengajak kepada benda buruk. Benda tak elok. Kita tak pedulilah hukum syarak ke. Boleh ke tak boleh, tak boleh. Yang pentingnya seronok. Yang penting nak. Yang penting syok. Tuan-tuan, bayangkanlah keseronokan kita ni. Kalau kita tak jaga betul-betul, tak channelkan dia dengan cara yang betul, maka menyesallah kita selama-lamanya ketika mana kita dibangkitkan di hari akhirat. Ini satu perkara yang sangat-sangat menakutkan. Baik, tuan-tuan. Soalan seterusnya kalau kita lihat, mengapakah di padang mahsyar tadi, di padang mahsyar nanti, para nabi yang mula diilhamkan tidak mampu untuk menolong para umat. Hanya menjawab sendiri-sendiri. Hanya Rasulullah SAW yang mampu memberi syafaat. Dia sebenarnya, syafaat Nabi itu di padang mahsyar dipanggil syafaat kubra. Syafaat yang paling besar. Ketika mana manusia, ini hadis dia panjang. Hadis dia panjang. Cuma saya sebut dari sudut makna dia. Maksud daripada hadis tersebut. Kalau kita baca hadis itu saja, habis waktu kita. Jadi saya nak elaboratekan, saya nak cerita apa yang berlaku. Nabi SAW menceritakan. Ketika mana di padang mahsyar, manusia berada dalam keadaan yang tak tertanggung rasanya. Yalah tuan-tuan, kita ni penantian satu penyiksaan, betul tak? Betul tak penantian satu penyiksaan? Betul. Tunggu keputusan tak tahu. Aku ni berjaya ke tak berjaya? Aku ni macam mana? Kan? Jadi korang-korang nak tahu keputusan. Orang yang duk tunggu keputusan ni dia minta kerja contohnya. Tiba keputusan tak ada. Bagi tahulah dapat ke tak dapat. Lagi mana duk tunggu tu duk seksa. Itu dalam konteks dunia macam tu saja. Bayangkan kita nak tunggu di hari akhirat esok dalam konteks di padang mahsyar. Jadi makna suasana yang sangat-sangat kita kata memeritkan, menyeksakan. Hingga kan ada di kalangan umat Islam, mereka meminta syafaat para nabi untuk diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempercepatkan hisab. Mula-mula pergi jumpa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ni bukan dia tak mau tolong, tapi dia rasa dia tak layak sebab dia pernah buat salah, dia pernah buat silap. Dia makan buah larangan Allah Taala walaupun itu bukan dosa sebab dia tak sengaja. Jangan kita mengambil pandangan yang dipegang oleh puak Kristian. Puak Kristian kata bahawa Nabi Adam berdosa. Dosa Nabi Adam ditanggung oleh semua anak cucu Adam. Lalu Allah hantar Jesus untuk dibaptiskan, untuk disalibkan, untuk diampunkan, menembus dosa anak Adam. Ini semua mengarut tuan-tuan cerita dongeng. Tak ada. Nabi Adam AS memang melakukan kesilapan sebagai manusia. Tapi tak berdosa. Sebab itu dia cepat-cepat mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Fataba alaih. Jadi Nabi Adam dia rasa segan lah, malu. Aku tak layak nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Nak minta ni aku tak layak. Minta cari orang lain. Pergi jumpa Nabi Ibrahim lah. Kan? Bila jumpa Nabi Ibrahim AS, Ibrahim pun rasa aku tak layak. Aku pernah bohong. Betul kan Ibrahim bohong? Nabi Ibrahim bukan bohong tuan-tuan. Dia buat helah ketika berdakwah. Tu pun rasa bersalah. Kita ni bohong betul-betul. Tak rasa bersalah pun. Nabi Ibrahim bohong macam mana? Satu ketika mana kaum dia keluar untuk pergi berpesta. Adalah satu majlis keramaian apa semua. Mereka ajak sekali semua pergilah berada di luar kota. Di luar qaryah, di luar kawasan. Jadi Nabi Ibrahim mengadu dah aku sikit perut.
Aku tak sihat. Nabi Ibrahim berbohong sebenarnya. Membuat helah. Dia bukan bohong. Dia buat helah untuk mengajar kaum dia. Dia pun tak pergi. Dia buat apa? Dia pergi katok, tuan-tuan. Tahu katok? Utara kata katok. Katok ni dia pergi pukul. Dia ambil, kita kata dia pergi ambil tukul tu, gedebum. Dia pergi pukul semua berhala-berhala yang ada. Berhala-berhala kecil-kecil ni dipukul habis. Tinggal ada satu berhala besar, mata juga, tangan 8. Tu saya yang sebut. Itu tak tahu, tak dapat gambaran. Yang tahu berhala, tak tahu macam mana bentuk dah. Berhala yang besar, yang kabiruhum, yang paling besar, Nabi Ibrahim AS pun ambil kapak, letak kat situ. Ambil kapak, letak kat tu. Letak kat berhala besar. Berhala besar, Nabi Ibrahim tak musnahkan. Bila kaum dia balik, tengok-tengok, terkejut habis. Apa ni semua Tuhan berhala-berhala sembahan mereka. Hak mereka duduk semua ni habis musnah hancur. Mereka kata ni tak ada kerja orang lain, ni mesti Ibrahim. Sebab Ibrahim seorang je tak ikut kita. Hak lain semua ikut. Jadi Ibrahim seorang. Ni bahasa saya tuan-tuan. Bahasa saya. Yang kata orang mereka cakap macam tu pula. Ni nak bagi faham saja. Kita buat dialog lah. Ibrahim seorang. Pergi jumpa dia. Nabi Ibrahim AS pun menafikan. Berbohong sekali lagi. Sebenarnya bukan bohong. Tapi helah untuk apa tadi? Untuk mengingatkan kaum dia. Siapa aku buat? Dia nak bagi, dia bukan nak bohong, dia nak bagi kaum dia berfikir, siapa aku buat? Kamu tengok kapak duk kat siapa? Kapak duk kat berhala yang besar itu. Mana dia buat, bukan aku buat. Kan? Dialah yang pegang kapak dia yang hantam semua berhala-berhala itu. Tuan-tuan, kaum dia pun kata, Ibrahim, ingat kami ni bodoh, kami tak cerdik ke? Mereka pun rasa tercabar. Adakah hak berhala besar boleh buat? Dia bukan boleh buat apa, dia patung. Hak buat ni mesti hang punya, mana boleh berhala tu? Dapat dekat Nabi Ibrahim. Ini kunci dia. Nabi Ibrahim menyatakan kepada mereka, kalau hampa tahu tu berhala, dia tak boleh buat apa, nak pukul apa tadi. Yang hampa sembah dia siapa? Tu dia tuan-tuan. Kan? Walaupun ini dengan cara untuk berdakwah, berdialog ni, dengan menafikan sesuatu apa semua, untuk berdakwah, tapi Nabi tetap rasa bersalah. Dia kira bohong juga. Kita tuan-tuan, ya Allah, kita tak tahu bohong kita banyak mana. April Fool dah bohong. Cakap pula bohong. Itu ciri-ciri orang munafik. Wala'azubillah. Kita kena hindarkan diri kita daripada bersifat bohong. Jangan buat macam tu. Itu sifat munafik, tuan-tuan. Dosa yang sangat besar. Baik, tuan-tuan. Minta lagi kepada Nabi Ibrahim pergi Nabi Musa. Nabi Musa pun tak sanggup. Nabi Musa pun nak buat salah. Salah apa? Bukan salah. Tak sengaja dia tampar orang mati. Dia nak leraikan pergaduhan. Itu contohnya lah, contohnya. Akhirnya, kan, pergi jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW sujud pada Allah. Minta kepada Allah. Tunduk pada Allah, dan Allah perkenankan permohonan Rasulullah SAW, maka dipercepatkan proses mahsyar, maka selesailah perhimpunan di padang mahsyar. Bawa nak pergi himpun tempat lain pula, tempat nak dapat satu balasan pula, dipanggil mauqif. Di satu tempat perhimpunan untuk apa? Untuk diberi pembalasan, ditimbang amalan dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu keadaannya. Sebab itu, syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW itu dipanggil syafaat kubra, syafaat uzma, syafaat yang paling besar ialah syafaat mempercepatkan yaumul hisab, yakni daripada padang mahsyar kepada perhimpunan yang seterusnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kadang-kadang kita berfikir, bagaimana keadaan di padang mahsyar nanti ya? Sebab apa? Bayangkan jin semua ada. Kan? Haiwan-haiwan, segala macam jenis mak nenek haiwan semua ada. Sejak dulu zaman-zaman sebelum Nabi Adam, haiwan dah ada, dinosaur dah ada. Sampai kiamat, banyak mana haiwan dah ada, kita pun tak nak bayangkan betapa banyak. Manusia sejak Nabi Adam, kullukum min Adam wa Adam min turab, setiap kamu daripada Adam, Adam dari tanah. Mana kita bermula daripada Adam. Daripada Adam sampai kiamat, berapa trilion manusia ada? Allahu alam. Jin, tuan-tuan. Jin, ya Allah, jin pula bilangan dia ramai. Hak kita tak nampak atas dunia, di akhirat kita nampak.
Cuba kita bayangkan ramai mana pula mereka ini. Jadi dalam keadaan melekat ramai. Itu suasana mahsyar ni. Dalam keadaan yang berimpit-rimpit dengan haiwan segala macam jenis dia, dengan bertolak-tolak antara satu sama lain, nak lari pergi mana tak boleh, lari kanan tak boleh, duk ada ke depan orang ada, nak ke diri semua ada. Nak pergi mana pun tak boleh. Dan keadaan itu pula digambarkan dari padang mahsyar, sebagian disebut juga oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, antaranya Ishbili sebut bagaimana dia kata waktu tu pula matahari makin dekat dan dirasakan qadra mail, satu jengkal di atas kepala. Mula-mula satu batu, turun lagi. Tuan-tuan, dan pada ketika itu kepanasan, tapi tak mati. Tak mati. Kalau kita kena macam tu, mati dah atas dunia ni. Tapi di akhirat tak mati. Di padang mahsyar tak mati. Yang rasa kepanasan. Kepanasan makin panas. Dahlah panas berimpit dengan orang lagi, dengan haiwan lagi, dengan jin lagi, berimpit. Ikut masing-masing lah, manusia dengan manusia lah. Kan? Masing-masing ni. Jin dengan jin lah, haiwan dengan haiwan. Tapi masing-masing berimpit di antara satu sama lain. Kemudian dengan hati yang panas lagi, dan keadaan tak selesa lagi, dengan kepanasan mentari lagi. Tuan-tuan bayang lagi kan hati kita dan keadaan tubuh badan kita dalam keadaan peluh yang sangat-sangat banyak yang menitik satu. Sebab tu digambarkan ada orang yang peluhnya sampai naik ke hidungnya, ada yang naik ke melepasi matanya dan sebagainya. Ada yang melepasi kaki dan seumpamanya. Jadi itulah keadaan manusia ketika mana disebut dalam hadis Nabi SAW juga, ada yang sampai peluhnya ila ansafi udhunai, sampai ke dia punya telinga dia. Tenggelam lautan peluh. Dan peluh tu pula al-arqu dzurra'iyah al-karihah. Dan peluh tu pula bau yang sangat-sangat busuk. Sangat-sangat busuk. Peluh yang natijah atau kesan daripada kepanasan dekatnya matahari. Peluh yang disebabkan oleh berimpit-rimpitnya manusia antara satu sama lain. Dan dalam keadaan yang seumpama itu, tuan-tuan, peluh itu pula dengan dalam keadaan yang baunya sangat-sangat busuk. Macam mana keadaan? Nak selesa kot mana, tuan-tuan? Macam mana manusia nak beradakan selesa waktu itu? Sebab tu tak tahan. Panas lagi panas. Kan? Jadi, keadaan itu keadaan yang sangat-sangat menggerunkan dan menakutkan. Baik, tuan-tuan. Sebelum kita sambung, saya tengok dulu soalan. Mana ada soalan yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat sekalian. Dia lari ni saya ni. Tengok. Ridwan Jaafar kata apa? Jangan sepak terajang kucing, nanti kena balik di akhirat. Melakukan kezaliman kepada haiwan pun kita tak boleh buat zalim. Memang tak boleh. Esok di akhirat kita akan dihitung balik, ya. Bukan dekat kucing, mana-mana haiwan. Kalau haiwan tak boleh buat zalim, sesama manusia lagilah tak boleh melakukan kezaliman. Kalau kita melakukan kezaliman sama manusia, semuanya akan dihitung oleh Allah Ta'ala di akhirat esok. Jadi itu keadaan dia, kita akan berada dalam keadaan yang sangat-sangat diseksa di akhirat esok. Baik, ini ada soalan Aidalina. Dia kata, Ustaz, macam mana kalau seseorang pernah menyakiti dan mengkhianati kita di dunia? Apabila dia meninggal dunia, tiba-tiba tak sempat nak minta maaf, macam mana tu? Mohon penjelasan Ustaz. Orang yang menyakiti kita besok ni, dia akan kena di akhirat esok. Cuma kita sebagai manusia, kita maafkanlah. Kita maafkan dia, insya-Allah. Pahala yang Allah bagi lebih banyak daripada puas hati kita dapat pembalasan. Tetapi ketahuilah bahawa kesalahan sesama manusia Allah tak ampunkan. Lagi mana tidak dapat pengampunan daripada manusia itu. Melainkan kalau tak dapat pengampunan daripada manusia itu, dia akan dapat kesan di akhirat kelak. Antaranya dia akan muflis di akhirat. Sebagaimana hadis yang masyhur, kita pernah baca hadis itu, kita pernah bincang. Saya rasa ramai juga yang pernah mendengar hadis itu. Nabi bertanya sahabat, atadruna manil muflis? Kamu kenal tak siapa itu golongan yang muflis? Kamu kenal tak siapa itu golongan yang muflis? Kata sahabat Nabi, yang kami tahu muflis ni laisa lahu
dirham wala mata'. Orang yang tak ada duit lah. Tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada duit. Orang Indonesia kata bangkrut kan. Bankruptcy. Nabi kata tak, bukan. Yang kata muflis itu mayati yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa sadaqatin. Orang yang dibangkitkan di akhirat esok ni, dia ada pahala semayang, ada pahala puasa, ada pahala sedekah, ada pahala macam-macam. Tetapi di atas dunia dia menzalimi sesama manusia. Dia hutang orang tak bayar, dia umpat orang tu, dia fitnah kawan ni, dia rampas tanah kawan ni, dia ambil hak kawan tu. Maka di akhirat kelak, apa kata Nabi? Fatukhas min hasanatihi lahum. Dia ambil segala pahala-pahala yang dia ada itu diberi kepada orang yang dia zalim atas dunia dulu. Lepas ambil pahala bagi, rupanya habis pahala dia, dosa tak habis lagi dengan sama manusia. Maka dosa manusia itu diberi kepada dia. Akhirnya kata Nabi, orang itu memang betul muflis dan dia dihumbankan ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Jadi kita kena hati-hati yang melibatkan kesalahan sesama manusia. Kena hati-hati. Jadi kita kena mengembalikan hak manusia itu kepada yang mempunyainya dan kita minta maaflah di atas apa-apa juga kesalahan yang kita lakukan. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Nur Diana kata menyedihkan bila nafsu ditafsirkan sebagai hak asasi dan diperjuangkan untuk hak kesertaan macam kita dapat lihat jelas hari ini. Baik, memanglah kalau dilihat isu LGBT dan sebagainya, dia kata hak asasi. Kan? Allah dah bagi peraturan. Kita ni bukan bebas 100%. Kita terikat dengan Allah sebab kita milik Allah. Lepas tu kita ada sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita kembali pada Allah. Maknanya bila kita milik Allah, kita bukan bebas 100%, kita terikat dengan Allah Taala. Kan? Macam hak kita ada kereta. Kereta tu terikat dengan kita. Kita masa mana nak buh minyak ikut suka kita. Kan? Jadi dia tak ada hak ikut suka dia. Kita bela kucing, tuan-tuan. Kucing tu terikat dengan kita. Kita nak bagi makan. Kita tak bagi dia pergi duduk jauh-jauh. Kan? Kita buat tempat untuk dia. Jadi maknanya, tuan-tuan, kita hamba Allah. Kita terikat dengan peraturan-peraturan Allah Ta'ala. Jadi kena faham dalam konteks tersebut. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itu, kalaulah orang mengetahui tentang keadaan bagaimana di padang mahsyar, sudah tentulah manusia akan akan berhati-hati. Bahkan kalau kita lihat para anbiya pun mereka menyatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Jadi itulah keadaannya. Jadi bagaimana keadaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Mereka duduk di padang mahsyar ni 50,000 sanah, 50,000 tahun. Tuan-tuan, 50,000 tahun. Itu keadaan dia. Sekurang-kurangnya. Jadi bagaimana keadaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Hadis yang masyhur menyatakan tentang golongan yang beriman kepada Allah Ta'ala ni, dia akan mendapat perlindungan daripada Allah. Okey. Orang yang beriman pada Allah Ta'ala, dia akan dapat naungan daripada Allah. Jadi kita mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan ini. Yang Nabi sebut apa? Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan dapat naungan daripada Allah pada hari yang tidak ada naungan, melainkan naungan itu hanya datang daripada Allah. Setengah ulama kata ianya berlaku di padang mahsyar. Golongan yang dapat naungan daripada Allah, iaitu pertamanya al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin, Allah bagi jawatan pada dia, dia memegang tampuk pemerintahan, dia memegang jawatan pemimpin, dia kena berlaku adil. Adil ni makna apa? Dia melaksanakan kebaikan untuk rakyatnya, tidak melakukan sebarang rasuah dan juga penyelewengan. Dia menunaikan amanah dengan sebaik mungkin. Nak bawa masyarakat, rakyat kepada apa? Kepada keredaan Allah. Dia berusaha sedaya upaya. Dan keadilan dia ni, dia tidak makan. Dia menjadi pemimpin tu bukan nak mengenyangkan perut dia. Tidak. Semata-mata nak berbakti, nak melakukan kebaikan. Yang ni yang payah nak jumpa, tuan-tuan. Kadang-kadang pasal apa hari ni orang dah berebut jawatan? Sebab nampak jawatan tu boleh dapat habuan. So macam mana nak dapat naungan daripada Allah Ta'ala di akhirat kelak? So nak dapat naungan kena betul-betul adil.
Maknanya meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda, pemudi, orang muda ni yang dia tidak, maknanya nasya'a fi ibadatillah, membesar dalam keadaan mengabdikan diri kepada Allah Taala. Dia tak melencong sebab darah muda ni darah panas. Mudah sangat nak melencong kiri kanan depan belakang. No, jangan melencong. Ikutlah sahabat-sahabat Nabi yang waktu muda mereka maka gunakan untuk perjuangan Islam. Maka gunakan untuk menegakkan kalimah Allah. Golongan yang macam ni macam disebut oleh Allah juga dalam surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka lah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Wa zidnahum huda, dan Allah tambahkan lagi hidayah bagi mereka. Golongan ni akan dapat naungan daripada Allah. Golongan yang ketiga adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Walaupun tak pergi masjid zaman Covid, tapi hati dia sentiasa duduk dengan masjid. Buka masjid dia akan terus pergi. Bahkan sekarang dia tak boleh pergi, dia dapat pahala macam dia pergi masjid. Sebab apa? Sebab hati dia sentiasa dengan masjid. Tuan-tuan. Seterusnya yang keempatnya wa rajulun idza dzakarallaha khalian fafadan ainah. Seseorang yang bila mana ingat Allah dalam keadaan sunyi sepi mengalir air mata dia. Selalu bermunajat pada Allah, minta ampun pada Allah, bangun tahajud. Itu. Kemudian yang kelimanya warajulani tahabba fillah, dua orang yang saling berkasih sayang kerana Allah. Berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala juga akan dapat naungan daripada Allah. Kemudian warajulun idza da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Golongan keenam, laki-laki yang diajak oleh wanita yang cantik, yang berpangkat untuk melakukan perbuatan keji. Dia kata, aku takut kepada Allah. Hari ini ramai manusia tewas dengan wanita. Ramai laki-laki tewas dengan wanita. Bukan wanita cari dia, dia cari wanita. Sampai tahap memang berlaku perzinaan, berlakunya ikhtilat, berlakunya pergaulan bebas dan sebagainya. Tetapi ada orang yang wanita mai cari dia, wanita cantik, wanita ada pangkat. Bukan calang-calang. Tapi dia tetap mempertahankan akidah dia. Ini akhafullah. Dia mempertahankan keimanan dia, kesucian diri dia, kehormatan dia. Ini akhafullah, aku takut kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jadi kena jaga kehormatan. Wanita jaga kehormatan, laki-laki jaga kehormatan. Orang perempuan kena jaga aurat, kena jaga. Itu satu perkara yang agak complicated bagi orang perempuan pada hari ini. Tapi kadang-kadang orang perempuan dia tak ambil berat. Sedangkan Nabi kata sinfani min ahli nar lam arahuma qad, dua golongan ahli neraka yang aku tak pernah tengok ni sebelum ini. Nabi sebut 1400 tahun dulu Nabi telah tengok golongan ni, tapi Nabi sebut golongan ini akan wujud di akhir zaman. Apa dia? Nisaun kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi bertelanjang. Nabi kata mereka ini tak ada zaman Nabi, tapi ada zaman akhir zaman. Zaman kita dah ada. Apa maksud wanita berpakaian tapi telanjang? Maksudnya mereka bukan tak pakai baju, mereka pakai tapi macam tak pakai. Tuan-tuan perasan tak? Ada yang pakai baju macam balut nangkau. Dia punya ketat. Pakai seluar legging pula. Seluar legging, baju pula sendat. Tuan-tuan, itu macam tak pakai baju. Tu Nabi kata, berpakaian tapi telanjang. Ada yang pakai baju elok tapi jarang pula transparent. Tak tutup aurat dengan sempurna. Maka Nabi kata, falam yajidna rihal jannah. Mereka ini bau syurga pun tak akan dapat. Allahu Akbar. So nak kena jaga kehormatan, tuan-tuan. Orang lelaki jaga kehormatan diri dia. Orang perempuan kena jaga kehormatan diri dia untuk selamat di akhirat kelak. Dan golongan ketujuh, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iaitu warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, iaitu seseorang yang bersedekah di jalan Allah Ta'ala dengan penuh ikhlas sungguh-sungguh pada Allah, sehingga kan tangan kiri seolah tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanan. Tuan-tuan, sebab apa? Hidup atas dunia ni, kita kalau boleh, bukan sekadar kita nak jaga hubungan kita dengan Allah, tapi kita nak jaga hubungan kita sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang dapat memberi manfaat kepada manusia yang lain. Baik, Sazali Saharudin dia kata, bagaimana di atas dunia yang fana ini sesama manusia sendiri sudah berkata, kau jumpa aku di akhirat nanti. Jatuhkan lafaz itu dibuat ke akhirat kelak. Tengoklah dia sebut begitu. Kita jumpa di akhirat. Dia kata ke, dia tak kata ke, manusia tetap akan berjumpa di akhirat. Kalau dia melakukan kezaliman,
maka dia akan dibalas di akhirat. Begitu. Jadi bukan persoalan dia kata atau tak kata, tuan-tuan. Tetapi sebenarnya kadang sikap itu sikap yang tak cantik, menunjukkan sifat dendam. Nabi SAW menunjukkan kepada kita satu contoh sifat pemaaf yang sangat-sangat tinggi. Kita nak jadi orang yang diradai oleh Allah sebenarnya. Tak perlu berdendam lah dengan manusia, apa kita dapat. Kita maafkan, hati kita pun tenang, kita dapat pahala. Kalau kita berdendam dengan orang, hati kita pun tak pernah tenang, duk risau, stres, memanjang. Di akhirat belum tentu lagi kita selamat. Sebab itu, kalau kita nak selamat tuan-tuan, kita ikut panduan yang ditunjukkan kepada kita oleh junjungan besar Nabi SAW. Baik Nur Hayati Siti, dia kata apa? Ustaz, bagaimana keadaan wanita yang tak bertudung tapi banyak melakukan kebaikan semasa hayatnya? Kebaikan Alhamdulillah. Tetapi tak tutup aurat tetap dosa. Hak Nabi sebut dalam hadis tadi. Kan? Nabi dah sebut lah. Hadis itu begitu jelas. Sebab apa? Ya, dia buat baik. Alhamdulillah, baguslah. Kita tak kata tak bagus. Tetapi dengan tidak tutup aurat itu, dia membawa dosa yang sangat-sangat besar. Bayangkan hari-hari orang tengok dia. Dan ada juga orang yang hati dia sakit. Tengok dia tak tutup aurat. Dia main rasa syahwat pula. Dia buat pula benda mungkar. Dia buat pula benda mungkar. Hasil apa? Kesan dia tengok kawan ni. Kan? Dia tengok kawan ni, dia tak tahan. Maka dia buat benda mungkar. Walaupun tak buat dengan kawan tu, buat dengan orang lain ke, atau buat sendiri ke, atau, maka kesan punca daripada orang tersebut. Maka dosa dia dapat lagi, saham dia dapat. Sebab dia dikira menunjukkan kepada perkara yang tak baik, orang ikut dia, maka dia turut sama mendapat dosa orang yang buat dosa tersebut. Baik, semoga kita berada dalam golongan muqarrabin. Ridwan Jaafar kata, insya-Allah golongan muqarrabin ni golongan apa? Golongan yang hampir dengan Allah. Qarraba yuqarribu. Muqarrabin ni golongan yang hampir dengan Allah. Dia ada dua golongan yang insya-Allah akan dapat kebaikan. Golongan muqarrabin ni golongan yang paling tinggi, yang keduanya golongan abrar. Golongan abrar. Golongan abrar juga golongan yang baik. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya abrar itu, golongan abrar, golongan yang baik, golongan soleh itu berada dalam kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripada sedikit perbincangan kita pada petang ini. Sedar tak sedar sudah 1 jam kita bersiaran. Ada 1 jam lebih dah, 1 jam suku dah kita bersiaran. Jadi saya rasa cukuplah sekadar ini pada petang-petang ni. Kita berbincang soal yang berkaitan dengan hari akhirat, yang berkaitan dengan padang mahsyar. Kita berdoa kepada Allah agar kita tergolong dalam kalangan hamba Allah yang mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, dijauhi daripada golongan yang dapat seksa, golongan yang tambah-tambah golongan yang engkar, yang tak jaga solatnya, yang tidak menutup aurat, yang tak jaga puasanya, yang tidak melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Sebaliknya melakukan larangan Allah. Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada gunanya. Biarlah kita menyesal semasa hidup kita di atas dunia ini, daripada kita menyesal di akhirat sudah tidak berguna lagi. Akhirnya jadi macam orang kafir. Ya laitani kuntu turaba. Dia mengharapkan pada Allah, ya Allah, mintalah bagi aku jadi tanah. Allah tak izinkan, tanah pun tak jadi. Sampai dia nak jadi tahap binatang, tuan-tuan. Di akhirat esok. Kenapa? Kerana tengok binatang lebih istimewa. Sekurang-kurangnya dia jadi tanah. Dia tidak dikenakan hukuman neraka. Tetapi manusia yang engkar pada Allah akan dikenakan hukuman yang berpanjangan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itulah sedikit perbincangan kita pada petang ini. Moga-moga sedikit yang kita bincang ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti perbincangan kita pada petang ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan, mendapat rahmat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekadar itu dulu untuk kali ini. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah-silap saya pemaaf. Hingga kita bertemu lagi di lain waktu insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.